المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Ustaz dan jemaah sahabat Al-Quran yang dihormati lagi dikasihi. Selamat datang ke kuliah asar Gema Nur Iman yang dibawa saluran Google Meet. Alhamdulillah kita insan yang masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah ini. Moga majlis kita ini diberkati dan dirahmati Allah. Amin. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain. Kelas pengajian kita ini dianjurkan oleh Gema Nur Iman di bawah pimpinan Puan Rosniati binti Mansur dan barisan ahli jatuh kuasa Gema Nur Iman. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Muka surat 5 ayat 25 Ustaz, sambungan pada minggu lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan kasih sayang rahmat memberikan saya dan kita untuk menghadiri majlis, memberikan saya dan kita semua taufik untuk menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini menjadikan dia asbab untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung tafsir Al-Quran sama dengan tafsiran ringkas. Kita berada pada muka surat 5 Suratul Baqarah. Suratul Baqarah, insya-Allah yang dinamakan Suratul Baqarah kerana adanya cerita tentang Baqarah, iaitu lembu di dalam surah ini. Ini satu bahagian di dalam surah ini menceritakan tentang Baqarah. Baik, kita berada pada muka surat 5 insya-Allah. Jadi kita
mula sediakan mushaf di hadapan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. InsyaAllah silakan. Ada tak Puan Nosyam? Puan Nosyam ataupun Puan Rafiah ataupun Puan Zuraida yang sambungan daripada minggu lepas, ada tak? Kalau tak ada, kerja jemput Mak Jah baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa atu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Sadaqallahul azim.
kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah. Yang terjemahannya, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahawa sesungguhnya bagi mereka taman-taman, yakni syurga, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki daripadanya, yakni daripada buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata, ini adalah yang diberikan rezeki kepada kami dari sebelumnya. Wa utu bihi, dan mereka diberi dengannya yang serupa. Baik, pada kalimah min qabl, dari sebelumnya, kami diberi rezeki dari sebelumnya. Ada dua tafsiran. Ini orang-orang yang telah dimasukkan dalam syurga, mereka akan diberi makan daripada buah-buahan, masya-Allah. Yang mana setiap kali mereka diberi buah, mereka akan berkata, ini adalah buah yang kami telah makan dahulu. Min qabl, dahulu. Maksudnya ini buah yang sama kami makan sebelum ni. Jadi dahulu ni, sebelum ni ada dua tafsiran. Yang pertama, dahulu masih di dalam syurga. Ini baru saja kami makan buah ini. Tapi apabila mereka makan buah yang sama, contohnya buah pisang. Tadi kami baru makan buah pisang, sekarang lagi diberi buah pisang lagi. Tapi setiap kali mereka makan buah pisang yang seterusnya, rasa dia berbeza daripada buah yang sebelum. Sampaikan setiap kali mereka makan buah yang seterusnya, walaupun berupa bentuk sama, buah yang sama, tetapi rasa dia 70 rasa. Ulama kata ada dalam satu riwayat ada 70 rasa pisang, masya-Allah. Kat dunia ni ada masam, ada manis, ada tawar, ada pahit. Tapi kat akhirat nanti ada 70 rasa. Saya pun tak tahu macam mana. Tidak boleh nak difikirkan macam manakah rasanya. Jadi itu kalau diterjemahkan, ditafsirkan min qabl tu, yakni di syurga. Kalau ditafsirkan tafsiran kedua, iaitu di dunia. Ini adalah buah yang kami telah makan di dunia dahulu. Pisang ni sama je macam kat dunia dahulu. Tetapi apabila mereka makan buah yang di dalam syurga tersebut, masya-Allah, rasanya tidak sama dengan buah yang ada, walaupun rupanya, bentuknya adalah sama. Walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya, bagi mereka penghuni-penghuni syurga, di dalamnya syurga berpasang-pasangan, azwaj, isteri-isteri, pasangan-pasangan yang suci. Dan bagi mereka di dalam syurga, mereka adalah orang-orang yang kekal. Penghuni syurga akan kekal di dalam syurga untuk selama-lamanya. Tidak ada pengakhiran. Itulah kejayaan yang sebenarnya. Baik, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan dan tidak malu untuk membuat perumpamaan, bandingan, apa-apa pun, sedikit pun, sekecil-kecil pun, seperti ba'udah, seperti seekor nyamuk. Allah Ta'ala tak malu kalau nak buat perumpamaan walaupun sekecil seekor nyamuk. Fama fawqaha, kalau diterjemahkan mengikut lafaz bahasa Arabnya, bahasa Melayunya adalah dan apa-apa yang lebih tinggi. Dan fauqa, atas, apa-apa yang atas.
Tapi dari segi makna, dia akan memberi makna apa-apa yang lebih kecil daripada nyamuk pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan malu untuk membuat perumpamaan, perbandingan. Maka orang-orang yang mana berkenaan orang-orang yang mana beriman, maka mereka mengetahui, faya'lamun. Mereka mengetahui bahawasanya perbandingan itu adalah benar daripada Tuhan mereka. Misal yang perbandingan, perumpamaan yang Allah Ta'ala lakukan itu, Allah SWT beritahu itu adalah daripada Tuhan mereka. Tahu dengan yakin, ya'lamun. Wa ammal ladhina kafaru, dan berkenaan orang-orang yang ingkar dan kafir, yang berpaling, maka mereka berkata bahawasanya mereka berkata madza, maka mereka berkata apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan dengan perbandingan ini apa yang Allah Taala hendakkan ni? Benda lain Ustaz sangkut ke lain Nina? Lain Nina, lain Ustaz cantik. Jadi apakah yang diberikan perumpamaan oleh Allah Ta'ala ini? Apakah faedahnya? Dan orang kafir, orang yang mengingkari perumpamaan yang Allah beri, dia akan tanya apa faedah Allah Ta'ala bagi ni? Maka Allah Ta'ala menjawab, yudillu bi kathira. Allah Ta'ala menyesatkan dengan perumpamaan itu ramai orang daripada kebenaran kepada kekufuran. Dan wayahdi bi kathira. Allah Ta'ala memberi hidayat, petunjuk dengan perumpamaan tersebut ramai orang antara orang-orang mukmin sebabkan mereka membenarkan. Dan tidaklah wama yudillu, tidaklah sesat, tidaklah menyesatkan oleh Allah Ta'ala dengan perantaraan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar daripada mentaati Allah Ta'ala. Inilah terjemah ta'rif erti bagi fasik, yakni keluar daripada ketaatan. Siapakah mereka? Jadi kita sambung ayat. Orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Silakan Puan Syarifah Mastura. Terima kasih Kak En. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah terjemahannya, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Ta'ala setelah diteguhkannya, diteguhkan perjanjian tersebut. Jadi dalam tafsir, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka di dalam kitab-kitab mereka. Ini orang Yahudi, orang Nasara, yang mana disebutkan dalam kitab mereka bahawasanya akan ada seorang Nabi nanti akan datang pada akhir zaman, seorang Nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, ya. Hendaklah kamu beriman dengannya. Jadi mereka orang Yahudi, orang Nasara ni sangat kenal dengan kepribadian Nabi SAW, sangat tahu. Dan mereka yakin itu adalah Nabi SAW, tetapi mereka tidak beriman. Maka itu adalah seolah-olah mereka melanggar, ya, perjanjian yang Allah Ta'ala membuat dengan mereka. Dalam tafsiran yang lain, melanggar perjanjian adalah perjanjian yang dimaksudkan semasa di alam arwah. Di alam arwah, semasa Allah Ta'ala membuat perjanjian bersama semua ruh-ruh. Masya Allah, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bayi yang terlahir, ruh yang akan ditiupkan pada bayi yang terakhir sebelum hari kiamat nanti. Semua ruh ada. Pada masa itu ruh Nabi Adam, ruh orang kafir pun ada. Orang Namrud, ruh Fir'aun, ruh Bukhtun Nasr. Masya Allah. Banyak. Semua ruh. Allah Ta'ala membuat perjanjian, alastu bi rabbikum, adakah bukan aku Tuhan kamu. Maksudnya kamu kena ikrar, yakin, kena beriman. Maka adakah aku bukan Tuhan kamu? Maka pada zaman itu, maka zaman arwah tu, pada alam arwah itu, semua ruh orang kafir, ruh orang Islam, semua mengatakan bala syahidana, mengikrarkan, kenapa tidak ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Kami yakin engkau adalah Tuhan kami. Tapi apabila Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala tiupkan ruh kat muka bumi ni, Allah hantar kat muka bumi ni, ruh-ruh tersebut ada yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan yanquduna ahdallah, perjanjian dengan Allah Ta'ala. Dan wa yaqta'un, mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengannya bahawa untuk disambungkan, iaitu menyambung silaturrahim, menyambung iaitu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam warrahimi wa ghairi dzalik. Allah Ta'ala perintahkan sambungkan silaturrahim dan sepertinya. Dan mereka, orang-orang fasik ini, mereka memutuskan silaturrahim, mereka memutuskan untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka mengerjakan kerosakan, membuat kerosakan di muka bumi dengan buat maksiat, derhaka, tidak beriman dan seperti ini. Ulaika, mereka itulah yang disebutkan, disifatkan, dan apa yang telah disebutkan, mereka itulah orang-orang yang sangat dirugi. Kaifa takfuruna, bagaimana mereka kamu mengingkari? Ya Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang Mekah, ahlu Mekah, orang kafir Mekah. Bagaimana kamu ni mengkufuri, mengingkari billahi, dengan Allah Ta'ala, sedangkan kuntum amwata,
adalah kamu dahulu benda yang mati, tidak hidup. Iaitu dahulu kamu ni benda yang mati, setitis nutfah di dalam tulang rusuk lagi, kamu tak hidup lagi. Fa ahyakum, kemudian Allah Ta'ala telah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah Ta'ala akan matikan kamu apabila sampainya ajal. Summa yuhyikum, kemudian Allah Ta'ala membangkitkan kamu, menghidupkan kamu hari kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Jadi Allah Ta'ala meletakkan lafaz ilaihi dulu baru turja'un. Patutnya kalau ikut kaedah membuat ayat jumlah summa turja'una ilaih, kamu kembali kepadanya Allah. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan ilaihi dahulu sebelum lafaz turja'un, memberi makna hasar. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila adanya mendahulukan lafaz yang sepatutnya diakhirkan, dilewatkan, maka dia memberi makna hasar. Apakah makna hasar? Ini memberi makna batasan. Kemudian summa ilaihi turja'un, hanya kepadanya sajalah, hanya kepadanya sajalah, kepada Allah sajalah kamu akan kembali. Yang ini ada makna takkid, penekanan di situ. Huwallazi, dialah zat, yani Allah, zat yang menciptakan bagi kamu apa-apa saja yang di muka bumi, semuanya. Kemudian dia menuju ke langit. Istawa ni, kita yang terbaiknya terjemahan dia istawa juga. Istawa ni terjemahan yang terbaik adalah istawa juga. Kalau nak tafsir panjang ni, tak apa, kita terjemahkan istawa juga. Nanti kalau ada masa kita timbang. Baik, ilas sama'i, langit. Fasawwahunna, lalu dia menyempurnakannya menjadi sab'a samawat, 7 petala langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan terhadapnya segala sesuatu maha mengetahui. Dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Baiklah, seterusnya insya-Allah muka surat ke-6. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Puan Sorina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu Fil ardi, huruf hamzah tu kita nak hamzah baris atas, ardi bukan o, ard. InsyaAllah. Semula saya daripada awal. Wa iz
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah, seterusnya terjemahan. Dan ketika berfirman oleh Tuhan kamu kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, iaitu Nabi Adam AS. Khalifah yang akan bertugas untuk melaksanakan hukum hakam aku di dunia ini. Nabi Adam AS. Dari segi alam jasad ni, alam dunia ni, Nabi Adam AS adalah khalifah Allah Ta'ala yang pertama, ayah kepada semua manusia. Abul Bashar, panggil Abul Bashar, ayah kepada semua manusia. Itu dari segi alam jasad. Dari segi alam arwah, Masya Allah, Nabi SAW adalah yang pertama. Baik. Wa huwa ma'khudun min adimil ab. Dari tafsiran tafsiran yang diberi oleh Imam Hasyah Sawi, Syekh As-Sawi memberitahu Nabi Adam ni diberi nama Adam daripada kataan adimul ard, yakni permukaan bumi. Sebabkan Nabi Adam AS diciptakan daripada seluruh pelosok muka bumi punya tanah, bahagian-bahagian tanah yang berbeza. Sampaikan dikira sampai 60 jenis tanah diciptakan Nabi Adam AS. Maka daripada itulah dinamakan Nabi Adam daripada lafaz adimul ard. Baik, seterusnya maka apabila Allah Ta'ala mengiklankan kepada malaikat lah, sesungguhnya aku nak jadikan kat muka bumi ni khalifah manusia, maka para malaikat pun berkata, ataja'alu fiha, adakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang akan membuat kerosakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami para malaikat, kami bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Jadi para malaikat ni dia bertanya kepada Allah Ta'ala sebabkan nak mengetahui, bukannya nak mengingkari apa yang Allah SWT nak lakukan. Jadi malaikat ni tanya atas dasar nak mengetahui, adakah engkau akan mencipta di dalam muka bumi ni, menghantar ke muka bumi orang yang akan membuat kerosakan, membuat maksiat,
dan menumpahkan darah. Jadi persoalannya macam manakah, bagaimanakah malaikat-malaikat ni dia boleh tahu, sedangkan ciptaan manusia ni Allah Ta'ala tak cipta lagi manusia. Masa itu tidak lagi dicipta Nabi Adam AS. Macam mana malaikat boleh tahu? Jadi tafsiran mengatakan mereka mengkiaskan kepada jin-jin yang Allah Ta'ala telah hantar ke muka bumi. Macam mana Banul Jin, bila Allah Ta'ala hantar ke muka bumi ni, mereka membuat kerosakan, membunuh, menumpahkan darah, membuat maksiat. Jadi sebab itu malaikat-malaikat bertanya, adakah kau akan membuat satu ciptaan makhluk yang seperti ini? Mereka akan buat kerosakan juga dekat muka bumi. Sedangkan kami ni bertasbih kepada kamu. Malaikat-malaikat ni Masya Allah, apabila tugas saya tasbih, tasbihlah mereka sampai hari kiamat. Apabila tugas mereka tawaf-tawaflah mereka sampai hari kiamat. Tidak ada letih. Mereka tidak akan rasa letih, tidak akan rasa, kalau tugas dia rukuk-rukuklah sampai kiamat. Sujud-sujudlah sampai kiamat. Sebabkan Allah Ta'ala ciptakan mereka tu tanpa nafsu, Masya Allah, tak makan, tak minum. Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kami memuji engkau ya Allah, kami menyucikan engkau. Adakah engkau akan menciptakan ciptaan macam ni juga? Maka Allah Ta'ala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang engkau tidak tahu, tidak ketahui. Aku lebih mengetahui apa yang engkau tidak mengetahui. Ya, ini apa yang aku akan lakukan ini, aku menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam AS. Dan aku mengetahui apa yang akan berlaku. Maka wa'allama, terusnya Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam AS nama-nama benda kesemuanya. Kemudian dia memperlihatkan aradahum, memperlihatkan kesemuanya ke atas, membentangkan kesemuanya kepada para malaikat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, terangkanlah kepadaku nama-nama benda-benda ini sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada para malaikat, sesungguhnya apa yang aku ceritakan ini bukan sia-sia, bukan tanpa maksud. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama yang diberi nama. Allah Ta'ala tetapkan setiap nama pada barang-barang, benda-benda. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam AS. Sehinggakan nama apa? Nama pinggan, mangkuk, nama sudu, semua Allah Ta'ala ilhamkan ke dalam hati Nabi Adam AS. Ilhamkan. Kemudian Allah Ta'ala pun bentangkan barang-barang, benda-benda tersebut kepada para malaikat. Okey, sekarang kamu bagi tahu apakah nama benda-benda ini. Maka qalu, para malaikat pun tercengang. Mereka kata subhanak, Maha suci engkau, tidak mengetahui, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kami tidak tahu apa nama-nama. Kami tidak tahu apakah nama-nama barang ini. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau telah mengajarkan kepada kami. Itu je kami tahu. Innaka anta al-alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Jadi apabila ditanya kepada para malaikat, mereka tidak boleh jawab. Mereka menyerahkan kepada Allah Ta'ala dengan kata-kata ni, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ulama-ulama
apabila permulaan majlis mereka akan sebut zikir ni, zikir malaikat ni, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Masya-Allah. Innaka antal alimul hakim. Baiklah, seterusnya. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma ba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. InsyaAllah. Silakan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Usjudu أبى li Adam. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahu al-azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Bersama. Baik, seterusnya terjemahan dan ketika, yakni ingatlah. Di dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala sebut wa'idh, secara tafsirannya maknanya wadhkur, dan ingatlah tatkala kami berkata, dan Allah Ta'ala kami berfirman kepada para malaikat. Oh belum, masih lagi ayat ke-33, insyaAllah. Maaf. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, terangkanlah kepada mereka nama-nama semua benda tersebut. Kemudian setelah Nabi Adam menerangkan kepada mereka nama-nama semua benda tersebut, dia, yakni Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, kepada kalian, sesungguhnya aku lebih mengetahui perkara-perkara yang ghaib di langit dan di bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan, apa yang kamu zahirkan. Apa yang kamu zahirkan, tafsiran mengatakan apa yang kamu katakan daripada kata-kata kamu tadi. Ataj'alu fiha tadi. Adakah kamu akan menciptakan di dalam muka bumi ini manusia yang akan ciptaan yang akan merosakkan, membuat kerosakan. Itu matu bedun, apa yang kamu zahirkan. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang taktumun, apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang malaikat-malaikat sembunyikan di dalam kata-kata mereka. Ini daripada kata-kata kamu tu seolah-olah kamu para malaikat nak memberitahu Allah Ta'ala tidak menciptakan
ciptaan yang lebih mulia daripada kami. Dan Allah Ta'ala tidak menciptakan mana-mana ciptaan yang lebih mengetahui, yang lebih alim daripada kami. Malaikat jawab. Malaikat katakan dalam hati-hati mereka, dalam kata-kata yang tersirat daripada kata-kata mereka itu. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembunyikan, kamu zahirkan, semua Allah Ta'ala tahu. Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Jadi apabila Allah Ta'ala ciptakan Adam AS, Allah SWT memuliakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam AS nama-nama di hadapan para malaikat. Maka Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini sujud ni bukanlah sujud memuja, sujud menyembah. Bukannya sujud meletakkan kepala di muka bumi. Bahkan hanya sujud dia macam mana sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf AS dan kedua ibu bapa Nabi Yusuf AS kepadanya. Itu hanya memberi penghormatan kepada Nabi Adam AS. Maka malaikat semua fasajadu, mereka sujud. Ini tunduk sedikit untuk memberi penghormatan. Maka fasajadu, maka mereka semua, malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis ni siapa? Abul Jin, bapa kepada jin. Jadi kat sini pengecualian ini adakah dikategorikan iblis ni sebagai para malaikat ataupun tidak? Dalam tafsiran kata kana bainal malaikah, adalah dia hidup bersama dengan malaikat. Dia tinggal bersama dengan malaikat. Jadi sebab itu dia dikecualikan illa iblis, sebabkan dia duduk bersama malaikat. Bukan bererti dia tu adalah malaikat. Jin bukanlah malaikat. Jin diciptakan daripada api. Malaikat diciptakan daripada cahaya lain. Dua benda yang berbeza, makhluk yang lain, ciptaan yang lain. Begitu juga ada lagi satu dalil ayat Al-Quran memberitahu yang mana jin ni bukanlah malaikat. Iaitu dalam suratul Kahf pada ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Iblis tu adalah daripada jin. Dia bukannya daripada malaikat. Dia adalah daripada jin. Jin dah ceritakan daripada api. Jadi dia dikecualikan dalam ayat ini sebabkan dia tinggal dan duduk bersama para malaikat. Bukannya bererti mereka ni malaikat. Jadi dia ingkar daripada sujud kepada Nabi Adam AS. Wastakbara, dan dia takabbur. Sifat takabur, sifat yang membuatkan orang itu masuk neraka. Asbab benda yang nampak remeh-temeh tetapi dia adalah sebab yang besar. Iblis ni dia masuk ke neraka Allah Ta'ala. Dia dikira sebagai kana minal kafirin, dia menjadi daripada golongan-golongan yang kafir. Dengan sebab satu sifat je takabur. Khalaqtani min nar, dia kata pada ayat yang lain, ya Allah, kau ciptakan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia daripada tanah. Api naik ke atas, membara naik ke atas, tanah kat bawah, api lagi tinggi pada tanah. Aku lebih mulia daripada dia. Buat apa aku nak sujud pada dia? Ini sifat takabur. Baiklah, insyaAllah. Seterusnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. InsyaAllah silakan seterusnya. Silakan Kak Wan Aisyah. Benda Dah baca. Puan Nur Syam ada di talian dah pembaca minggu lepas. Kalau nak baca bunda boleh panggil dulu kot. Puan Nur Syam nak buat bacaan ke? Assalamualaikum. Saya kat luar lah. Jadi saya dengar je lah. Okey, baik. Minta maaf lah Ustaz tak dapat. Sebab saya kat luar. Tapi saya dengar lah. Okey, silakan Puan Nurmawati. Terima kasih Puan N. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Bismillah Ustaz. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, jazakumullah khair. Wa iyyakum ahsan jazak. Seterusnya terjemahan. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan isterimu, Hawa alaihissalam, di syurga dan makanlah darinya dengan penuh selesa, tanpa ada larangan. Haitsu syi'tuma, sebagaimana kamu berdua kehendaki. Nak makan apa, makanlah dekat syurga ini. Makanan buah-buahan, roti, anggur dan sebagainya. Dan janganlah kamu mendekati, kamu berdua janganlah mendekati pohon ini. Pohon ini. Yang mana menjadikan kamu berdua menjadi daripada orang-orang yang zalim, orang-orang yang membuat dosa. Kalau kamu mendekati, maksudnya kamu memakannya. Mendekati berarti makan buah daripada pohon ini. Yang mana dengan asbab memakan buah pohon ini, kamu akan menjadi orang yang menzalimi diri sendiri. Orang yang berdosa, membuat dosa adalah orang yang menzalimi diri sendirilah, masya-Allah. Fa'azallahuma syaitan, maka lalu memperdayakan akan mereka berdua oleh syaitan. Ini iblis lah. Jadi iblis ni dia
hasad, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Tadi itu dia takabur, sekarang dia hasad. Sebab apa? Sebabkan dengan asbab dia tidak sujud kepada Nabi Adam, dia keluar daripada syurga. Jadi dia hasad sampai ke hari kiamat nanti, anak cucu dia pun hasad kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia memperdayakan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, fa akhrajahum, maka dia telah menjadi sebab, maka Allah Taala mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam keluar daripada syurga, daripada apa kenikmatan yang mereka berdua ada padanya, ini syurga. Sebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa telah memakan buah pohon tersebut, yang mana diperdayakan oleh syaitan iblis. Qulna habitu, dan Allah Ta'ala berfirman, turunlah di muka bumi, ke muka bumi, sebahagian dalam keadaan sebahagian kamu adalah musuh kepada sebahagian. Dekat muka bumi ini, Masya Allah, manusia adalah musuh di sebahagian yang lain. Mereka melakukan hasad dan dengki, macam-macam dosa yang mereka lakukan menjadikan mereka musuh di antara mereka. Dan bagi kamu di muka bumi ini tempat tinggal dan kenikmatan sehingga ke suatu waktu yang ditentukan. Allah Ta'ala hantar Nabi Adam AS ke muka bumi ini dengan asbab diperdayakan oleh iblis. Jadi dalam satu hadis panjanglah, Nabi Adam AS dengan Nabi Musa AS, mereka berhujah. Nabi Musa AS berkata, engkaulah Nabi Adam yang menyebabkan kami semua keluar daripada syurga masuk ke dunia ni. Jadi Nabi Adam AS pun menjawab, adakah engkau nak mempersoalkan benda ini yang mana Allah Ta'ala dah takdirkan pun. Jadi bukan sebab kesilapan Nabi Adam AS, Allah SWT hantar kat muka bumi ni. Kita ulang balik tadi ayat apa? Ayat yang atas tadi tu. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ayat ke-30. Allah dah bagi tahu dah awal Allah nak hantar kat muka bumi ni seorang khalifah. Jadi kita tak boleh nak mempersalahkan Nabi Adam AS lah. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu awal Allah nak hantar kat muka bumi khalifah. Baik. Fatalaqa, maka kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Apakah kalimah itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suratul A'raf ayat 23. Apabila Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam AS dan Hawa sampai kat muka bumi ni, maka Nabi Adam AS menangis, sedih. Maka Nabi Adam AS zikir, doa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya kamu tidak mengampunkan kami, engkau tidak mengampunkan kami ya Allah dan merahmati kami, kami akan menjadi di kalangan orang-orang yang sangat rugi. Jadi Nabi Adam AS, Adam ni doa lagi, ulang zikir ni, doa ini. Maka fataba alaih, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah zat yang maha penerima taubat, maha penyayang. Masya Allah. Sampai situ sahajalah, Masya Allah, untuk hari ini. Kita sampai ayat ke-37 lah, insyaAllah. Boleh ke? Boleh start, insyaAllah. Jangan tak dapat baca. Kita sambung minggu depan, insyaAllah. Baiklah. Alhamdulillah. Kita tutup majlis tak ya? Baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita tafsir Al-Quran dan tafsir Jalalain dengan surah Al-Baqarah mulai ayat 25 sehingga ayat 37 dimulai dengan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan sungai yang mengalir dan rezeki daripada buah-buahan syurga yang berlainan rasanya. Juga menceritakan orang yang melanggar perjanjian Allah, juga orang-orang yang kufur, yang telah mati sebelum lahir dan dihidupkan semula dan dimatikan semula untuk dihidupkan untuk diberi balasan. Ayat 30 pula menceritakan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang malaikat tidak tahu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah maha mengetahui rahsia langit dan bumi. Kita dengan itu pengajian kita hari ini moga menambah ilmu pengetahuan, menambah kefahaman yang boleh dimanfaatkan segala apa yang disyarahkan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita tangguh pengajian kita hari ini, kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz dan semua jemaah, dan saya mewakili Gemanu Iman mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon buat sedikit hebahan kuliah untuk malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dengan pengajian berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan itu bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup surah Al-Farah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.